Okey, boleh Sarah, mula-mula. Okey Umi, saya dengan Sarah. Ya, Isha dengan Sarah. Siapa? Isha dulu ke? Betul. Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang pemvulkanan getah. So, pemvulkanan getah ni adalah kita nak bincang bagaimana kita nak upgradekan getah tu. Macam yang kita tahu, getah ni antara sifat-sifat dia, orang kata ciri-ciri dia lah yang dia dot power. Orang kata macam getah asli ni dia tak tahan haba, lembut, mudah teroksida. Bila dia terkena, bila dia terdedah dengan pada udara pada jangka masa yang lama. Okey, lepas tu ciri-ciri getah asli dapat ditingkatkan dengan menjalankan proses pemvulkanan kepada getah. So, pemvulkanan ni kita nak tengok bagaimana kita boleh tingkatkan ciri-ciri yang tak baik pada getah tu. Jadi, ciri-ciri yang tak baik pada getah asli yang tak dapat memenuhi permintaan pasaran sekarang lah. Lepas tu, maksud pemvulkanan getah ni, proses penghasilan getah yang lebih kenyal dan berkualiti melalui penghasilan rangkaian silang antara rantai polimer. Okey, selepas tu slide kedua. Sewaktu proses pemvulkanan, ikatan ganda dua antara karbon yang terdapat antara molekul getah akan bertindak balas dengan sulfur atau bahan lain untuk menghasilkan rangkaian silang sulfur. Jadi, tu antara dibagi contoh polimer getah. Bila dalam polimer getah tu kita masukkan molekul sulfur dekat yang ada SS tu. Bila ada sulfur, dia akan enhancekan ataupun dia akan menyebabkan kita punya molekul getah tu menjadi kenyal. Bila dia kenyal, dia akan boleh digunakan dalam banyak keadaan. Sebab kadang-kadang kita tambahlah getah yang bila kita tarik, ia tak akan kembali ke bentuk asal. Jadi kita naklah sifat elastik getah tu. So, saintis tu dia try masukkan atom sulfur. So, rantaian polimer tu akan jadi lebih kenyal. Macam dekat tepi tu ditunjuk. Saintis yang menemukan proses pemvulkanan tu. Gitu. Okey, slide seterusnya Sarah. Lepas tu masuk teknik pemvulkanan getah alternatif. Gemuk. Dah. Apa clear Sarah? Cuba cakap sekali lagi. Okey. Pemvulkanan ni yang menggunakan sulfur dengan kaedah utama ia untuk memastikan getah tervulkan daripada getah asli tu. Maksudnya daripada getah asli tu ia proses lah akhirnya. Lepas tu kaedah pemvulkanan ni ia tidak dapat digunakan untuk jenis getah tertentu. Kiranya ia gunakan ni untuk getah sintetik je yang tidak mengandungi CC iaitu karbon. Lepas tu teknik pemvulkanan alternatif ni ia dapat menghasilkan getah yang tervulkanan tanpa menggunakan sulfur. Lepas tu teknik itu ada 3. Teknik pemvulkanan alternatif ni ada 3. Pertama, logam oksida. Yang kedua, peroksida. Yang ketiga, sinaran. Getah tervulkanan ni ia dihasilkan adalah bebas sulfur dan lebih mesra alam. Maksudnya dia macam senang lah nak guna daripada getah-getah hot lain tu. Itu. Okey, seterusnya kita nak tengok sifat getah tervulkan. Tak tervulkan ni dia bagi sebelum sewaktu diregang dengan selepas diregang.
Okey lah, apa dah? Masa dia sebelum dia regang tu, bentuk dia macam gitu. Lepas tu, bila kita kenakan force atau kita kenakan daya, kita regangkan dia, dia akan macam getah tak terbuka ni, dia tak akan kembali ke bentuk asal. Mana tengok lepas dia regang tu, dia sama macam sebelum dia regang. Okey, lepas tu, getah tervulkan tu pula, bila dia ada sulfur, dia tak sama macam getah tak tervulkan. Jadi macam bentuk sebelum dia diregang, samalah macam dia elastik lah. Dia dengan adanya sulfur tu, bila rangkai, apa aku cakap ni? Bila kita selepas kita regang, kita akan lepas, dia akan kembali ke bentuk asal. Maknanya dia elastik lah. Tu. So that's why getah ni, getah tak terbuka ni, dia tak elastik dan tak kenyal sebab dia tak ada atom sulfur. So, macam di khabar, rangkaian silang sulfur yang kuat pula menghalang polimer getah daripada menggelongsor apabila diregangkan dan dapat kembali semula ke bentuk asal selepas diregangkan. Jadi tenaga haba yang tinggi juga diperlukan untuk memutuskan rangkaian ini. Maknanya dia tahan haba lah getah tervulkan tu. Slide seterusnya. Tu je. Okey, okey. Okey, terima kasih Sarah dan Isha. Okey, itu pasal getah terbukan getah terbukan. Sekejap ni tengok. Ikram masuk dah. Zafan masuk dah Zafan. Umi, Zafan ajak Umi. Zafan tak ada lagi. Mana? Bangun tidur lagi? Tak tahu kita call dah Umi, dia bagi Adi je. Tak dengar dia? Dia bagi Adi, dia bagi Adi lagi, kita call dia. Tak Lepas akak. tu? Tak angkat. Tak akak? Umi tahu dah, bala buat 8.30 ni. Tak lepas dia dah kelas ke 8. 8.30 lagi nak mula lagi. Kita nak pergi rumah dia Umi, tapi dia tengah kuarantin Umi. Kita Tak takut dengar lagi. dia apa dia? Kita nak pergi rumah dia, tapi dia tengah kuarantin. So kita mau kita lagi nak pergi. Kalau tak ada Zafan, Ikram boleh present tak? Tahu lah. Ya. Slide dengan siapa? Hidup slide pun sebab tajuk kita ni sikit hangat. Dia nak terang gitu je. Zafan, Ikram boleh terang? Boleh terangkan? Kau nak tunggu Zafan kau? Kita tunggu lah faham ni. Kita tunggu ni. Call dia balik. Okay. Sekejap kita tunggu sekejap dalam 2-3 minit. Umi ambil earphone sekejap. Tak apa, sementara tunggu Zafar masuk. Okay, tadi yang pembukanan getah. Pembukanan getah tadi ada apa nak tanya Umi tak? Boleh faham tak bila Isha dengan Sarah terang tadi?
Faham Umi? Faham? Senang lah yang tu kan. Okey, untuk yang pembukanan getah tu semua orang dah tahu. Okey, tak akan beri sekejap sementara tunggu dapat masuk. Orang, 20 orang lah baru masuk ni. Okey, Umi tengok textbook je. Okey ya. Ni. Getah terbuka ni. Okey, pembukaan getah ni. Okey, you dengar suara Umi ya? Okey, so sekarang ni bila kita masuk pembukaan getah, so getah ni dia merujuk kepada getah asli. Yang kita belajar minggu lepas tu. Lepas teori getah tu, okey, kita akan dapat getah. So getah ni kalau anak-anak nak lebih nampak, ambil kertas posen tu, letak dia dekat tengah panas. Okey, letak tengah panas. Bila kita biarkan sehari dua, getah tu lama-lama dia jadi lembek, okey. Dan bila kita tarik dia sudah tidak kenyal. Dia tak kembali kepada bentuk asal dia. Itu kelemahan dia. Kalau ikutkan Allah Ta'ala nak buat getah ni, dia boleh buat yang terbaik dah. Tapi dia nak suruh kita berfikir. Jadi saintis zaman dulu dia menjumpai satu teknik yang kita panggil pembukanan getah. So apa yang dia buat? Okey, pembukanan getah ialah proses. Okey, yang ni kena bila kita tulis tu kena tulis betul lah. Penghasilan getah yang lebih kenyal dan berkualiti melalui yang ni biasa murid-murid tinggal ni. Penghasilan rangkai silang antara rantai polimer. Jadi rantai polimer tu dia ada rantai. So apa yang kita buat? Antara rantai polimer tu kita akan hasilkan rangkai silang. Okey, siapa yang kita nak guna untuk buat rangkai silang ni? Okey, kita akan guna sulfur. Okey, sulfur macam ni. So yang asal dia macam ni rangkai silang kan? Isoprena. So bawah ni isoprena. So bila kita tarik dia. Okey, dia asal dia bila kita tarik dia patah balik. Tapi bila dah lama-lama sifat kekenyalan ni hilang. Bila kita tarik dia dah tak nak patah balik. So itu berlaku pada getah asli. Jadi macam Isha cakap tadi, dia tak baik. Okey, ada sifat dia yang tak baik untuk pasaran sekarang lah. Jadi apa yang kita buat? Kita pun buatlah pembukanan getah. So pembukanan getah untuk bentuk rangkai silang sulfur. So macam kita sebut, isoprena ni dia ada dua ikatan kovalen ganda dua. Jadi dua ikatan kovalen ganda dua. Jadi pada masa buat pempolimeran tu, dia hanya buka satu saja ikatan kovalen ganda dua. Jadi dalam polimer getah tu masih ada satu lagi ikatan kovalen ganda dua ni. Ikatan kovalen ganda dua ni lah yang menyebabkan getah itu dia jadi mudah teroksida, nak bertindak balas tu. Bila kita letak tengah panas dia teroksida, jadi rupa dia dah bertukar. Dia tak jadi macam getah yang kita nak. Jadi apa yang kita buat? Kita masukkan sulfur ni untuk buka balik semua ikatan kovalen ganda dua. Sebelum ni ada ikatan kovalen ganda dua. Jadi bila selepas ni rantai silang sulfur tu dah buka ikatan kovalen ganda dua. Jadi dalam polimer getah sekarang ni yang dah tervulkan ni dah sudah tidak ada ikatan kovalen ganda dua. Jadi bila ikatan kovalen tunggal sahaja tindak balas ni takkan berlaku. Maksudnya kita lock dia dekat udara pun dia tak akan bertindak balas dengan oksigen. Okey? Sebab apa? Sebab dia dah terpu. Kalau yang ni dia tak terpu lagi, dia masih lagi boleh buka ikatan kovalen ganda dua. Kalau yang ni dia dah terpu dah. Jadi bila kita masukkan rangkai silang sulfur ni, bila kita tarik, rangkai silang tu akan tarik. Dia akan patah balik. Bila dia tarik, ada sulfur antara dua lapisan polimer ni, dia akan tertarik balik. Okey, kalau tadi tarik lama-lama dia tak nak patah balik dah sebab tak ada apa-apa antara polimer ni, rantai polimer. Tapi yang ni sebab ada ikatan rangkai sulfur tadi, bila tertarik dia patah balik. Bila tarik dia akan patah balik. Jadi dia lebih elastik. Okey, maksudnya getah terbuka ni kita nak baiki sifat-sifat yang tak baik pada getah asli ni untuk dia jadi lebih baik supaya kita boleh guna pakai dia. Okey, tu dia cerita dia. Okey, ni kalau dalam makmal kita boleh buat eksperimen ni. Okey, menghasilkan getah terbuka. So apa yang kita buat? Ni latex ni susu getah tadi, asid etanoik cuka kat rumah kita tu. Okey, dan kita masuk larutan disulfur diklorida. Okey, dan metil benzina. Metil benzina ni pelarut lah. Okey.
Okey, ada bika, ada penitis, kaki kaki ritot, jubin putih, kelip, pisau dengan silinder penyukat. Senang, kita masukkan semua tu. Okey, dalam makmal pun biasa dalam kelas bersemuka pun tak buat aktiviti ni sebab dia perlu jalankan dalam kebuk wasak. Umi pun skip je aktiviti ni. Okey. So apa yang dia buat, dia campur je semua. Okey, sukat 25 cm padu latex. Okey, lepas tu buah dalam bika, tuang dalam bika. Lepas tu masukkan asid etanoik tadi dengan penitis. Lepas tu kacau dengan rot kaca. Lepas tu tadi kita tahu kita dah belajar dulu, kita dah belajar minggu lepas, apabila latex ni kita tambah dengan asid, kita nak buat dia supaya menggumpal ke tak menggumpal? Latex campur dengan asid. Dia akan menggumpal ke tak menggumpal? Yang kita belajar minggu lepas. Bila latex campur dengan asid menggumpal tak? Menggumpal. Menggumpal lah. Latex campur dengan asid. Dia menggumpal lah sebab ion hidrogen daripada asid ni dia akan neutralkan charge negatif pada membran protein latex tu. Dia menggumpal. Jadi bila dia menggumpal tu maksudnya dia jadi dalam bentuk pepejal. Lepas tu kita boleh tuang latex kat atas jubin putih tadi. Macam ni. Maksudnya tadi latex ni dalam keadaan cecair. Lepas tu bila kita tambah asid yang kita belajar minggu lepas, dia akan menggumpal. Bila dia menggumpal, dia jadi dalam bentuk pepejal. Okay. Lepas tu kita pun tuang di atas jubin macam ni. Okey, getah di atas jubin tadi dibiarkan kering selama 2 hari. Okey, lepas tu potong getah yang dikeringkan pada jubin tadi kepada kepingan kecil dengan menggunakan pisau. So dia akan jadi getah yang sekeping. Okey, getah kepingan macam tu. Okey, lepas tu celupkan kepingan getah ke dalam sulfur diklorida. Okey, lepas tu keringkan kepingan getah dengan menggantungkan pada kaki ritot. Itu sajalah kerja dia. Soalan bertanya, tengok soalan yang kita belajar minggu lepas, apakah fungsi asid etanoik? Jadi jawapan dia apa ni? Apakah fungsi asid etanoik ni? Apa fungsi asid etanoik? Apa boleh jawab ni? Apakah fungsi asid etanoik ni? Apa kita kena tambah asid tadi? Senyap je ni. Nak gumpalkan getah lagi cepat. Ya, nak gumpalkan getah dengan cepat. Betul tu lah jawapan dia. Kita nak supaya getah tu jadi getah, dia menggumpal, lepas tu kita nak jadikan dia kepingan getah. Okey, kepingan getah. Jadi bila jadi kepingan getah, bila kita celup dalam sulfur diklorida tadi, kita jemur dia. Kalau kata bagaimana anda mengetahui getah terbuka sudah berjaya dihasilkan? Okey, senang saja kita uji regangan dia ataupun kita uji elastik dia. Bandingkan dengan getah asli. Yang ni kita boleh kerat dia. Kita boleh kerat dia, maksudnya kita ada dua. Satu kita celup dalam sulfur, satu lagi kita tak celup. Jadi ada getah terbukan dengan ada getah tidak terbukan. Jadi kita boleh semaklah sifat dia, kita boleh check. Okey, yang ni, okey, kalau ikutkan sebelum ni, tak ada teknik pembukanan alternatif, tak ada. Kita tak belajar, okey, tak belajar. Tapi yang ni maksudnya silibus baru ni, getah ni dia dah laris di pasaran. Jadi untuk silibus anak-anak ni diperkenalkan pula teknik pembukanan alternatif. Okey, teknik kaedah pembukanan ini tidak dapat digunakan untuk jenis getah yang tertentu, terutamanya getah sintetik yang tidak mengandungi ikatan kovalen ganda 2 antara atom karbon. Jadi ada getah sintetik yang kita akan belajar dengan tajuk Zafan dengan Ikram nanti. Jadi getah sintetik ni dia tak ada ikatan kovalen ganda 2. Getah semula jadi yang Allah Ta'ala buat ni dia ada ikatan kovalen ganda 2 yang kita belajar tu. Okey, isoprena tu dia punya monomer dia. Macam protein, monomer dia asid amino. Benda ni kan semula jadi. Okey. Jadi selain daripada getah yang ada ikatan, tak ada ikatan kovalen ganda 2, kita ada teknik pembukanan alternatif supaya dia jadi lebih kuat, lebih elastik. Okey, inilah benda dia. Okey, kita tambah peroksida secara sinaran ataupun logam peroksida. Cuma yang ni dia tak minta detail, dia tak terang detail. Dia cuma bagi tahu teknik pembukanan alternatif saja bagi getah yang tidak ada ikatan kovalen ganda 2. Okey. Kemudian kat sini, getah terbuka yang dihasilkan adalah bebas sulfur dan lebih mesra alam. Okey, sebab itulah zaman sekarang telah ada pun teknik pembukanan
alternatif. Kalau dulu tak ada lah teknik ni. Okey, seterusnya yang ni yang Sarah terang tadi. Okey, yang ni yang kata tadi nak kaji. Nak kaji getah tu yang terbukan ke dengan yang tak terbukan lagi kenyal. Okey, mengkaji sifat kekenyalan getah terbukan. So apa kita buat? Okey, kita ada yang dimanipulasikan tu, kita ada kepingan getah terbukan dengan kepingan getah tak terbukan yang sebut tadi tu. Kita ambil getah latex, kita tambah asid, dia dah jadi pepejal, kita lenyek dia atas jubin, okey, lepas tu kita kerat. Satu kepingan kita celup dalam sulfur dan satu lagi kita tak celup. Jadi yang tak celup tu dia jadi getah tidak terbukan. Yang celup dalam sulfur dia jadi getah terbukan. Jadi tu kata kita manipulasikan. Manipulate kita ada kepingan getah terbukan dengan kepingan getah tak terbukan. Okey, pemboleh ubah bergerak balas dia kita nak tengok pemanjangan getah selepas pemberat dialihkan. Okey, nanti bila tengok eksperimen ni kita tahu. Okey, pemboleh ubah yang dimalarkan ialah saiz kepingan getah dan GC pemberat. Maksudnya sebelum kita gantung ni, okey, panjang getah ni yang getah terbukan dengan getah tak terbukan ni kena samalah. Benda ni yang kita kena malarkan. Dan GC pemberat pun kena sama, kita kena malarkan. Okey, so tengok dia punya prosedur. Gantungkan kepingan-kepingan getah pada kaki retak dengan menggunakan klip bulldog. Okey, let's say lah soalan ni masuk dalam peksa, kita target soalan ni tahun lepas masuk. Okey, tapi dia tak masuk tahun lepas. Masuk, okey tak masuk. Jadi kalau katakanlah soalan ni keluar, kita kena gunalah ya perkataan klip bulldog ni sebab dia lain. Klip bulldog ni dia ada atas dengan bawah gitu. Okey, klip bulldog bukan klip biasa. Lepas tu ukur dan rekod panjang awal kedua-dua kepingan getah yang digunakan dalam eksperimen ini, maksud panjang awal dia. Okey, gantung pemberat 50 gram pada setiap kepingan getah dan rekod. Masa gantung tu rekod dah pemanjangan dia. Tadi kita rekod yang awal apa pemberat. Letak pemberat, rekod lagi panjang dia. Okey, lepas tu tanda pemberat dan rekodkan panjang setiap kepingan getah sekali lagi. Maksudnya panjang asal, bila letak pemberat, bila lepaskan pemberat. Okey, bila kita lepaskan pemberat, kalau getah tu getah terbukan, agak-agak anak-anak dia akan dipatah balik tak pada kedudukan asal dia? Pemanjangan dia pendek ke panjang? Selepas kita lepaskan pemberat, selepas kita alihkan pemberat. Yang mana akan jadi panjang? Terbukan ke tak terbukan? Kita kan letak getah awal ni kita ukur. Lepas tu kita letak pemberat. Lepas kita alihkan pemberat ni, jalur getah mana yang jadi lebih panjang? Terbukan ke tak terbukan? Tak terbukan. Tak terbukan. Sebab apa? Sebab dia tak ada sulfur. Sebab dia tak ada rantai silang sulfur, sebab dia tidak elastik kan? Dia tak elastik. Jadi bila kita letak pemberat, dia dah pergi jauh. Lepas pemberat, dia tak nak patah balik dah. Tapi bila getah tu terbukan, dia akan patah balik. Jadi pemanjangan dia akan lebih pendek lah berbanding dengan getah tak terbukan. Okey, jadi yang ni amali ni nak buktikan yang ni. Bagaimanakah anda mengetahui getah terbukan sudah berjaya dihasilkan? Okey, lepas tu, okey yang ni kalau kita buat amali adalah bacaan ni. Tapi yang ni anak-anak faham ya? Pemanjangan selepas pemberat dialihkan. Sebab kita nak tengok sini ni. Pemboleh ubah bergerak balas kita ialah pemanjangan getah selepas pemberat dialihkan. Kita dapati bahawa jalur getah terbuka ni pemanjangan dia adalah lebih sedikit berbanding jalur getah tak terbuka. Sebab apa? Sebab dia lebih elastik. Terangkan jawapan anda kerana dia mengandungi rangkai silang sulfur. Okey. Sifat getah. Okey, yang ni yang Isya tunjuk last tadi. Ni kalau getah tidak terbuka, okey, sebelum dia regang dia jadi gini. Okey, sewaktu dia regang dia akan kembali pada rantai polimer tadi. Okey, selepas dia regang dia tidak kembali kepada bentuk asal dah. Dia jadi lebih panjang ni. Okey, bila kita masukkan sulfur, dia ada rangkai silang sulfur ni, okey, dia terbuka sebelum dia regang. Selepas dia regang, sewaktu dia regang jadi rantai silang sulfur ni pegang. Okey, selepas dia regang ni pun dia kembali kepada bentuk asal. Okey. Jadi yang ni kita kena ingat lah ciri-ciri ni. Okey, kekenyalan kalau dia terbuka lebih kenyal, kalau tak terbuka kurang kenyal. Kekerasan pun sama.
Kalau dia terbukan dia keras, kalau dia tak terbukan dia lembut. Kalau tak percaya ambil kertas posen tu jemur tengah panas. Nanti dia akan jadi lembek. Okey, kekuatan pun sama. Kalau dia terbukan dia lebih tinggi, kalau dia tak terbukan rendah. Okey, ketahanan terhadap haba pun sama. Okey, kalau dia terbukan tahan haba yang tinggi, kalau getah tak terbukan kurang tahan haba yang tinggi. Okey, tahan kepada pengoksidaan ni tindak balas. Yang ni dia lebih tahan terhadap pengoksidaan sebab dalam getah terbukan sudah tidak ada ikatan kovalent ganda 2. Manakala dalam getah tidak terbukan ni dia lebih mudah teroksida. Maksudnya tindak balas dengan oksigen tu mudah. Sebab apa? Sebab dalam getah tidak terbukan ni mengandungi ikatan kovalent ganda 2. Dia tak tepu lagi. Jadi tindak balas tu boleh berlaku. Okey, itu saja. Lepas tu, okey ni getah sintetik tajuk ni. Sikit je tajuk ni menerangkan getah sintetik, mewajarkan penggunaan getah asli dan getah sintetik. Okey, so boleh tajuk yang diterangkan oleh Isha dengan Sarah tadi? Boleh? Boleh. Okey, senang sikit kan tajuk yang ni. Okey, so mana Zafan masuk tak lagi? Zafan masuk dah ke? Masuk dah. Pula masuk. Mana tadi? Terbabah? Pula. Umi sebab tu Umi senyap je. Okey lah ada permintaan sahabat kita belah pagi. Umi dia suka sebenarnya kelas belah pagi. Kita selesaikan awal-awal. Jadi ni pun masuk Alhamdulillah. Okey jadi so Zafan dengan Ikram ready? Ready. Alright, jom. Okay, sementara tu tadi boleh tadi senang je getah terbukan Okey, kita tunggu grup. Sekejap Umi. Okey, tak apa, ambil masa. Sekarang 28 tolak Umi jadi 27. 27 kita 39, 12 orang. Biasa anak-anak lelaki 52. Pakcik ada tak pakcik? Pakcik? Ada. Asyik baik pakcik ada. Afiq? Afiq Limi? Lupa dah seorang. Sekejap nak ingat ni dok hari. Siapa lagi tu? Haikal ada Haikal? Haikal ada. Sabri tak ada kot. Sabri tak ada. Sabri ada ke? Tak ada. Ada ni. Daud ada Daud. Daud dua Daud ada tak? Daud lagi ada? Ada. Dua-dua tak ada. Okey. Zafan ada benda nak present kan? Siapa? Zafan ada benda nak share screen ke nanti? Nak present ke? Tak tahu kot sebab macam sikit je ni. Nak terang ke? Okey silakan. Boleh Umi share slide? Yang Slide mana? Slide tadi? Okey sekejap. Okey, nampak? Nampak tak? nampak? Okey. So khabar ni nak pergi mana-mana Gikat. Zafan ke Ikram ni? Zafan lu. Okey. Zafan lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini saya dan Ikram akan menerangkan tentang getah sintetik. Contoh getah sintetik kita boleh tengok pada gambar foto yang diberi itu, gelang getah dan sarung tangan. Barangan tersebut mempunyai ciri-ciri getah asli seperti kekenyalan yang tinggi. Namun barangan ini tidak dihasilkan dengan menggunakan getah asli. Sebaliknya dihasilkan menggunakan getah sintetik. Yang kita nak belajar ni lah. Lepas tu bawah ni ia ada khabar. Getah sintetik ialah sejenis polimer sintetik yang bersifat kenyal atau polimer elastomer.
So kat bawah pula, kebanyakan getah sintetik ni ia dihasilkan daripada produk sampingan petroleum. Lepas tu kita pergi pada ciri-ciri getah sintetik. Buku teks ni dia bagi 6 ciri-ciri getah sintetik. Iaitu yang pertama, getah sintetik ni keras, tahan haba, tahan bahan kimia, tahan pengoksidaan, penebat haba dan kenyal. Jadi macam seperti yang kita tahu, getah yang bila kita pakai sarung tangan kita pakai, bila kita tarik kan kenyal, keras. Lepas tu dia bila kita letak tengah panas tu, maksud dia boleh tahan lama. Tapi Umi, benda masuk tahan pengoksidaan. Tahan pengoksidaan macam terang tadi ya. Pengoksidaan ni sebenarnya ialah tindak balas. Okey, macam penetralan, penyesaran. Yang ni pengoksidaan. Pengoksidaan maksudnya dia akan mengalami tindak balas dengan oksigen. Tindak balas ni akan berlaku sekiranya dalam bahan kita guna tu dia masih lagi tidak tepu. Kalau dalam ikatan ni, kalau ikatan kovalent yang kita belajar, ikatan kovalent tunggal tu dia tepu. Ikatan kovalent ganda 2 dengan ikatan kovalent ganda 3 tu dia tak tepu. Jadi bila dia tak tepu, dia akan mengalami tindak balas. Kenapa sebut tindak balas pengoksidaan? Sebab oksigen ada dalam atmosfera kita. Kita tak boleh nak elak. Ambil getah letak dekat dalam bilik ataupun dalam makmal. Memang dalam tu ada oksigen. Jadi kita tak boleh halang dia untuk bertindak balas. Sebab tu lama dia tindak balas pengoksidaan. Okey, nanti kalau kita belajar dalam tajuk sebatan karbon, banyak lagi bahan-bahan lain yang menjadi ejen pengoksidaan. Tapi pengoksidaan dia maksudnya bahan itu membekalkan oksigen. Jadi oksigen kan ada dalam atmosfera kita. Jadi tindak balas tu akan berlaku secara semula jadi sekiranya dalam bahan tersebut adanya ikatan kovalent ganda 2. Okey. Okey. Lagi ke? Ada lagi, kegunaan getah sintetik. Lepas tu, kegunaan getah sintetik ni dia bagi dua kegunaan. Yang pertama, dengan ciri-ciri unik yang terdapat pada getah sintetik ni, pelbagai barangan dapat dihasilkan. Contohnya seperti gelang getah dengan sarung tangan tadi lah. Lepas tu kedua, getah sintetik ni dia mempunyai kelebihan untuk dihasilkan secara besar-besaran tanpa bergantung kepada faktor cuaca dan serangan penyakit. dan getah sintetik ni menjadi pilihan utama industri pembuatan Malaysia. Itu je dari saya. Saya serah pada Ikram pula. Dengar tak? Dengar. Okay, seterusnya getah sintetik. Contoh getah sintetik yang pertama neoprena ataupun nama lainnya polychloroprena. Antara chloroprena. Ciri-cirinya tahan haba yang tinggi. Terusnya tahan peroksidaan. Tahan peroksidaan ni maksudnya dia tidak mudah teroksida lah. Dan tidak mudah terbakar. Contoh kegunaan tali sawat, paip getah petro dan sarung tangan. Seterusnya Styrena butadiena, singkatannya SBR. Ciri-cirinya tahan pelelasan. Pelelasan ni maksudnya dia punya kelicinan suatu bahan tu dan tahan haba yang tinggi. Kegunaannya tayar dan tempat kasut. Seterusnya getah silikon. Getah silikon ni sifat dia tahan suhu yang tinggi dan bersifat lengai. Lengai ni maksudnya tidak bertindak balas dengan bahan yang lain. Kegunaannya implan perubatan, alatan masak, komponen automotif dan bahan kedap. Terusnya tiokol. Tiokol ni ciri-cirinya tahan terhadap minyak dan pelarut. Kegunaannya sebagai bahan kedap. Akhir sekali getah nitril. Ciri-cirinya tahan terhadap minyak dan pelarut.
kegunaannya dalam pembuatan sarung tangan. Khususnya penggunaan getah dan alam sekitar. Yang ni dia macam perbandingan je sebenarnya. Perbandingan getah asli dan sintetik lah. Getah sintetik ni walaupun dia banyak digunakan dalam industri pembuatan, tapi dia banyak bagi kesan buruk kepada alam sekitar sebabnya getah sintetik ni dia mengambil masa yang sangat lama untuk terurai. Maksudnya susah nak lupus lah. Contohnya seperti tayar kenderaan. Berbeza dengan getah asli, walaupun sifatnya terhad berbanding dengan getah sintetik, tapi getah asli ni ia ia lebih mudah terurai lah dibanding dengan getah sintetik. So kesimpulannya getah asli ni lebih better lah daripada getah sintetik pada tu dalam kesannya kepada alam sekitar. Sekian saya. Okey. Terima kasih Zafan dengan Ikram. Okey, itu saja betul. Apa yang dia tegang tu dah ada ni. Sebenarnya macam ni. Kita belajar sebelum ni, kita belajar pasal latex tu dia adalah getah semula jadi. Okey, getah semula jadi. Tapi menerangkan getah sintetik. Kenapa pula tiba-tiba kita kena buat getah sintetik? Getah sintetik adalah getah buatan manusia yang kena ada yang dibuat dalam makmal ataupun kilang. Okey. Jadi sebenarnya tidak, kalau kita tengok penggunaan ataupun bahan yang menggunakan getah ni meluas. Okey, meluas. Tapi tidak semua negara, kalau kita belajar dalam geografi, tak semua negara sesuai untuk tanam pokok getah, betul tak? Okey, tak semua negara dia sesuai untuk tanam pokok getah. Jadi kita payah untuk mendapat sumber getah asli. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita melibatkan pertanian, tanam pokok getah, so dia ada macam-macam. Kadang-kadang keadaan cuaca, sebab kita tengok kalau orang toreh getah musim hujan, dia toreh tak? Dia toreh getah tak musim hujan? Tak. Tak boleh nak toreh getah musim hujan. Jadi dia ada faktor penghat. Yang pertama keadaan geografi sesuatu negara. Yang kedua keadaan cuaca. Kalau musim hujan, jadi bekalan getah akan terputus. Jadi disebabkan oleh perkara-perkara ni, saintis pun cipta satu getah yang kita panggil getah sintetik. Of course lah benda kita buat. Contoh macam logam tulen dengan alloy. Alloy tu kita buat melalui proses percampuran. Logam tulen tu benda yang sudah ada. Jadi kita mendapati bahawa alloy lebih kuat dan keras berbanding logam tulen. Sama juga macam ni, getah semula jadi, getah sintetik. Jadi bila kita nak buat getah sintetik, kita akan ambil ciri getah asli dan kita akan buat something yang lebih hebat dan lebih bagus lah. Jadi itu kebaikan dia. Jadi getah sintetik ni dia lebih bagus sifat dia nak bandingkan dengan getah asli. Tapi biasanya benda-benda yang kita buat, dia tidak akan mudah dilupuskan. Dia akan menyebabkan pencemaran. Pelupusan kena ada cara sebab dia tidak akan terurai dalam jangka masa yang pendek. Makan masa yang sangat lama. Itu yang antara keburukan dia. Jadi kebaikan dia lagi banyaklah bahan sebab benda tu sifat dia kita buat. Kita buat, jadi kita nampak bahan apa yang sesuai dengan getah tersebut. Getah sintetik kan, kita buat benda tu, jadi kita tahu benda tu untuk buat apa. Jadi bila kita hasilkan getah sintetik ni, jadi lebih banyak produk-produk yang kita boleh hasilkan dengan menggunakan getah sintetik sebab benda ni bahan dia kita yang buat sendiri. Jadi itu adalah kebaikan dia. Tapi kebaikan dia nampak dua tadilah. Yang pertama faktor geografi dengan faktor cuaca. Jadi bekalan getah selalu terputus. Jadi kalau kita buat getah asli, tak payah bergantung kepada faktor geografi, tak payah bergantung pada faktor cuaca. Dan yang kedua, bila kita buat getah sintetik ni, kita tahu sifat yang kita nak hasilkan, jadi lebih banyak produk kita boleh hasilkan. Cuma keburukan dia, macam Ikram terang tadi, dia tidak mudah dilupuskan. Itu saja. Lepas tu, yang inilah kena ingat yang ni, ciri-ciri getah sintetik dan beberapa contoh getah sintetik.
Boleh tajuk yang tadi, tajuk yang last tadi, getah sintetik. Umi. Ya. Polimer elastomer tu kan Polimer elastomer, ini yang Zulaikha terang mula-mula tu. Zulaikha ingat lagi tak Zulaikha terang minggu lepas? Polimer kita kan ada 3. Oh, yang berlepas tu. Polimer yang ketiga itu ialah polimer elastomer. Ingat elastomer ni elastik. Polimer yang elastik. Yang sifat dia elastik. Kan ada 3 minggu lepas tu, dia boleh diacu semula, tidak boleh diacu semula dan elastik. Ada 3 jenis polimer. Jadi getah ni dia termasuk dalam polimer yang ketiga iaitu polimer elastomer. Sifat dia elastik. Boleh diregangkan. Ini ada dalam kutab Zafan mula-mula sekali. Yang tak silap Gumi yang tu Zalika terang. Betul tak Zalika? Betul. Okay. So Alhamdulillah kita dah habis tajuk ni. Okay, tajuk ni. Jadi betul tak macam Umi cakap, tajuk ni dia kena banyak membaca. Okay, kalau sepatutnya kalau kita nak lebih faham, bila Umi dah terang, Umi dah bagi tahu bahawa kita akan belajar tajuk ni masa cuti. Patutnya sebelum sahabat kita terang tu kita baca dulu. Baca dulu sekaligus. Faham tak faham terang berdua baca untuk dapat, untuk ambil benda yang kita nak belajar. Jadi bila sahabat kita terang, kita faham sikit. Bila Umi terang, kita faham. Jadi tinggal lagi untuk mengingat. Jadi tajuk ni faham sikit je, konsep tak banyak pun. Lepas tu kena banyak mengingat. Okey, ada apa nak tanya? Ada apa nak tanya setakat ni? Tiga puluh orang, maksudnya 9 orang tak ada. Okey, ada apa nak tanya ke ni? Tak ada. Kita dah habis polimer. Jadi sekarang ni macam ni. Okay, untuk tajuk polimer ni nanti Umi akan bagi nota ringkas. Okay, sebut nota ringkas tu, kita kembali kepada tajuk yang apa ni, yang kawan-kawan lain kena buat. Okay, tujuan Umi buat tugasan untuk buat nota ringkas kurang-kurangnya macam ni. Okay, kalau anak-anak tahu bahawa kita lemah kimia. So tak tahu nak mula daripada mana. So sebab tu Umi bahagikan nota ringkas. Okay, nota ringkas ni supaya kita dalam satu tajuk tu kita ada 4 orang. Kurang-kurangnya 4 orang. Umi rasa boleh bagi dalam satu tajuk besar tu, boleh bagi satu topik ni pada 4 orang. Okay, contoh dia kalau tajuk acid base. Seorang tengok tajuk acid, seorang tengok tajuk base, seorang tengok sifat kimia, seorang tengok peranan air. Okay, ambil masa sehari 2 hari untuk study subtopik awak tu. Sehari untuk buat nota ringkas bahagian awak tu. Okey, lepas tu hari keempat share dengan kawan-kawan dalam grup awak. Tukar. Okey, awak check yang saya check dengan awak. Jadi tadi kita dah tengok satu topik. Okey, awak check yang saya. Kita dah pergi pada 2 subtopik. Bila kita check yang kawan kita. Okey, tukar pairing pula. Okey, lepas tukar pairing tu, okey, itu dah masuk hari ke-5. Lepas tu hari ke-6 boleh combine. Lepas boleh combine tu, check dalam grup masing-masing. Masa check tu buatlah discussion dalam grup tu. Jadi Umi rasa 7 hari atau 8 hari awak dah boleh siap. Awak dah boleh kuasai satu bab. Kalau awak nak buat lah. Kalau awak bersungguh-sungguh nak buat. Bukan sebab tu kita buat satu grup yang kecil. Tajuk garam pun pecah pada 2. Garam lain, acid base lain. Duduk dalam tu. Okay. Ambil 2 hari pertama study subtopik awak. Hari yang ketiga tu buat nota ringkas topik subtopik awak. Hari yang keempat tukar dengan kawan-kawan. Hari yang kelima dah check, okay. Lepas hari ke-6 dah boleh buat nota untuk satu grup. Hari yang ke-7 sampai hari ke-8 tu dah boleh semak. Okay, dah semak, tu baru jadi nota ringkas yang awak faham. Okay, sebut pun nota ringkas. Nota ringkas takkan nak perlu panjang-panjang macam nota buku teks, tak perlu. Nota ringkas ni kita kena ada poin-poin yang kita kena ingat. Poin-poin yang kita ingat. Biasa kita kena faham dulu baru kita boleh tulis nota ringkas. Okay. Ini Umi tak marah. Yang bagi kat Umi yang respon pasal nota ringkas ni baru satu grup. Awak jangan tangguh benda ni, jangan tangguh. Okay, tu tujuan Umi yang pertama. Sekurang-kurangnya awak mahir dalam tajuk tu. Daripada 8 bab, kita dah boleh mahir 1 bab. Daripada tak tahu nak bertindak dekat mana. Okay, nanti bila kita sharing, kita share semua nota ringkas tu, kita akan pergilah satu-satu untuk faham lagi tajuk lain. Bila kita buat latihan, okay, nota ringkas grup ni kita guna. Okay, kalau kita tak tahu nota ringkas tu, kita boleh tanya kawan kita. Itu tujuan dia. Kalau awak buat betul-betul, ni rasa dalam minggu kedua awak dah boleh share dan awak faham benda tu. Okay, satu lagi tujuan buat nota ringkas ni, kita nak ingat.
Bila kita buat nota macam tadi, nampak dah. Polimer ada 3. Macam mana nak ingat? So kita ada teknik-teknik untuk ingat. Share dengan kawan-kawan. Awak pun boleh pahala, sahabat-sahabat pun dapat mudah dengan ingat. Itu tujuan dia. Itu tujuan dia. Kalau tak, kalau awak tak ikut step yang Umi buat ni, tak ada mana. Umi bukan nak nota ringkas awak. Umi ada dalam nota ringkas untuk semua bab. Tapi, bila berlaku tahun lepas dengan pandemik macam ni, kita tak boleh nak share nota ringkas Umi ni. Jadi kalau Umi bagi, dalam keadaan kita tidak boleh bincang, nota ringkas Umi tu awak tak faham sebab dia ada banyak mnemonic method untuk kita ingat. Umi boleh share je dengan awak. Sebab kimia dia konsep dah hafal. Hafal ni kita perlukan nota-nota ringkas macam ni lah. Konsep masa kita belajar ni. Awak faham konsep, awak tak hafal, awak tak boleh jawab. Awak hafal, awak tak faham konsep pun tak boleh jawab. Jadi masa belajar ni dapatkan konsep. Bila Umi dah ajar ni, lepas kelas kena baca balik. Untuk dapatkan konsep dia. Itu yang pertama. Yang kedua kena hafal. Hafal tak ada cara lain. Sebab tu tujuan jadi kita nak bahagi kerja untuk buat nota ringkas kita. Dalam bab ni apa yang kita nak hafal? Dalam bab ni apa yang kita hafal? Ada tak kaedah? Awak lebih muda, lebih kreatif. Lagi banyak cara untuk awak ingat. Pasal apa yang awak bagi mungkin kena dengan usia awak ni. Jadi senang nak ingat. Jadi Umi ada nota untuk semua bab. Tapi tujuan dia tadilah. Jadi Umi harap anak-anak faham tujuan dia tu. Okay. Dan satu lagi tolong. Jangan letak dalam kepala semua nanti bersemuka. Okay, tak mustahil. Kita tidak bersemuka. Tengok-tengok jumpa SPM. Tak mustahil. Dengan kes makin menaik ni dengan masa 2 minggu, Umi tak tahulah. Kalau boleh masuk form 5 saja. So, dia tak boleh buat perbandingan. Awak tak apalah. Awak bersemuka sepanjang masa. Saya tak bersemuka. Ataupun awak ada masa tak boleh. Kita banding sama-sama awak dengan awak. Jadi kita kena pilih orang sama macam Umi. Umi lebih suka mengajar bersemuka daripada macam ni. Nak pulas telinga tak nampak pun. Tapi apa yang kita boleh buat? Okay. Itu zaman kita. Zaman sentiasa berubah. Kita kena berubah. Kalau kita tak berubah, awak takkan berjaya. Nak tunggu tak boleh. Okay. Jadi tu tujuan dia. Baru satu grup respon. Satu grup tu pun Umi dah dia ada PM Umi. So Umi macam cakap lah. Umi tak nafikan dalam bab pencarian awak lebih mahir daripada Umi. Nak mencari nota-nota yang lain buat boleh. Maksudnya nak ambil benda tu sebagai guideline untuk baca balik untuk faham. Tapi kena faham. Matlamat Umi yang pertama ialah untuk awak mahir bab tu. Awak tak tahu nak mula mana. Ya Allah banyaknya bab tempat, tak tahu nak mula kat mana. At least bab yang Umi bagi ni menyebabkan awak menjadi satu motivasi untuk awak start nak mula kat mana ni. Tu. Okay. Jadi Umi harap faham matlamat Umi tu. Bagi tengok dalam tajuk tu ada berapa subtopik. Bagi. Lepas tu lepas bahagi tu tukar. Masa tukar tu kita check pula yang kawan kita buat. Faham subtopik lain pula. Lepas tu combine. Lepas combine tu check balik. Masa check balik sahabat kita yang buat subtopik nombor 1 dia terang. Okay, buat apa aku buat gini-gini. Orang lain komen. Okay, aku setuju. Okay. Jelas tak? Jelas tak apa yang Umi nak cover ni? Yelah Umi. Okay, itu yang pertama pasal nota ringkas. Okay, yang pilihan ni alhamdulillah. Okay, bagus. Okay, presentation ready. Walaupun ambil PowerPoint kat lain ke, buat sendiri ke, bagi Umi usaha tu ada. Okay, jadi tajuk ni mudah je. Jadi lepas ni jangan tunggu-tunggu, terus buat ulang kaji balik. Okay, terus buat ulang kaji balik dan lepas ni Umi akan bagi latihan untuk tajuk kelima. Okey, merujuk kepada jadual yang kita dapat, kalau ikutkan jadual ni ada kelas dengan 5B2 sahaja. Sebab 5B1 ada BM masa tu. Sorry. 5B1 ada apa masa tu? Ada AdMed. 5B1 ada AdMed. 5B2 belajar kimia pada masa tu. Dia tak gabung. Okey. So Umi lebih suka kalau kita gabung. Okay, kalau kita gabung. Tengoklah. So yang tu dia akan ada pada 31 Mei. 31 Mei maksudnya hari Isnin ke depan. Sekiranya tidak ada jadual dikeluarkan, sekiranya tidak ada jadual lain dikeluarkan, hari Rabu ni Umi akan ambil. Sekelas hari Rabu kita akan ambil lah. So kita punya flow kita, yang pertama sekali Umi akan bincang tajuk redox. Latihan yang bagi masa sebelum cuti. Ingat lagi tak? Ingat. Ingat. Lepas tu buat. Okay, buat. Itu tajuk redox. Lepas tu habis redox kita akan buat tajuk polimer. Okay, yang polimer ni Umi akan
kita bajet itu kan PDPR 2 minggu. Jadi Umi tak bagilah tajuk kelima ni. Tak apalah nanti kalau tu Umi akan share dalam grup tajuk kelima ni. Okay, tajuk kelima. Dan kalau berkesempatan Umi akan pergi rezo kat sekolah. Tapi tak tahu bila boleh bagilah. Tak apalah, maksudnya tengok soalan dalam telefon, boleh jawapan kat lain. Mesti dapat kertas tu baru pilih balik. Okey, tu tajuk kelima. Jadi kita akan ambil masa cuti ni insya-Allah untuk bincang dua topik tu. Latihan tajuk redox dengan kelima. Okey. Selepas cuti 2 minggu kita akan masuk topik yang baru iaitu sebatian karbon. Okey, untuk belajar sebatian karbon sebelum kelas bermula, semua orang kena ready dengan ni. Dengan kertas kajang. Okey, kertas. Sebab masa tu sebatian karbon kita kena banyak menulis. Okey, banyak menulis formula, kena banyak menulis formula struktur sebatian karbon yang kita akan belajar lepas ni. Okey, so itu kita punya perancangan lah. Okey, ada apa nak tanya Umi sebelum kita? Okey, 9.30 betul ready. Okey, jadi sebelum tu 5B1, siapa yang tak masuk ni ya? 5B1 lelaki Iman Anwar ada, Ikram ada, Zafan ada, Fauzan? Fauzan tak ada Umi. Fauzan tak ada. Okey, 5B1 Fauzan tak seorang tak ada lelaki. Oh ya, Daoh dengan Epi. Epi ada. Mana Epi? Epi masuk tapi tak ada. Epi? Dengan Epi ni. Masuk dah ke? Ya. Epi masuk pukul apa? Hilang. 9. Kelas kan 8.30. Ledak. Itulah tu masalah kita. Tak boleh. Kena buang dah jauh. Kena buang jauh, tak kisahlah. Caklah sendiri ke, mak ke, adik ke, abang ke, makwa ke, call. Memang kena. Okay. So kalau dulu kita boleh terima, sekarang kena buang. Kalau dulu boleh terima, pagi-pagi ada masalah nak bangun, benda ni semua dah kena buang. Sebab kita dah kena ready, kita akan kelas macam ni. Jangan tunggu. Tak apalah, kita ambil semua masa-masa buka, tak ada. Nampak pandemik tahun lepas lagi teruk pada tahun ni. Jadi tahun lepas mungkin dia masukkan form 5 saja. Tahun ni kita belum tentu. Cikgu pun takut nak pergi sekolah. Awak tahu kan Ustazah Azizah dah kena kat sekolah kita kan? Tahu kan? Tahu. Jadi Ustazah Azizah sudah ada masih ada lagi di pusat kuarantin. Ni pergerakan cikgu tu sangat terhad. Jangan letak dalam kepala, relax lah. Nanti dia akan panggil form 5 saja masa tahun lepas. Tahun lepas ni isu lain. Okay, jadi kita kena sentiasa bersedia. Kita tak tahulah macam inilah cara kita belajar, lepas tu tengok PSS sikit kan, tak mustahil. Untuk kertas 3 tu macam-macam dia boleh buat. Okay, lembaga yang buat, lembaga boleh ubah. Okay, jadi Umi rasalah kalau macam awak form 4 dulu boleh terima lagi masalah tak ada handphone, masalah tak ada line, masalah bangun lambat. Sekarang tahun ni isu tu sudah lapuk dan tidak boleh diterima pakai. Okay. So siapa lagi? 5B1 lelaki. Tu je. Okay, perempuan 5B1. Nurul ada masuk. Nurul apa cerita?